TV KPM. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Akmal Nazri, anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021. Amboi, dah makan rendang, dah makan ketupat. Tidur tu. Jangan tidur lagi. Pastikan anda setia bersama dengan kami selama 1 jam ini kerana hari ini kita nak belajar bagi subjek pemprosesan makanan. Betul cikgu? Betul lah. Jadi saya pasti anda semua, siapa cikgunya? Siapakah cikgunya? Kalau nak tahu, jom tengok cikgu yang akan mengajar anda semua hari ini. Itu dia cikgu kita, Cikgu Haslina. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, Cikgu. Hari Raya, Kata tak balik kampung ke, Cikgu? Janganlah disebut balik kampung tu. Okey, jangan sebut. Ini dia Cikgu Haslina yang mengajar di SMK Keramat, betul Cikgu? SMK Taman Keramat. Taman Keramat, Ya, 16 tahun, Cikgu? Ya, saya. Merupakan bekas guru besar. Tak ada. Okey, Cikgu. Kita nak tahulah kan, sebab mungkin ada pelajar-pelajar dah tahu dah mengenai format kan, bagi KSSM yang terbaru ini, bagi subjek pemprosesan makanan. Dan untuk hari ini kita akan belajar modul 1, betul Cikgu? Betul. Kalau sempat insya-Allah modul 2. Jadi mungkin secara ringkasnya Cikgu kan, apa yang Cikgu boleh beritahu kepada mereka semua, apa yang kita bakal belajar nanti Cikgu di dalam modul 1 ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Okey, dalam modul 1 hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pengurusan tempat kerja. Ini kira benda first lah, basic. Maksudnya sebelum kita nak proses, kita kena tahu dulu tempat kerja, kita kena mahir dulu apa dia punya pengurusan. So hari ini cikgu akan cuba meneroka lah modul 1 ni. So kita sama-sama meneroka dan kita tahu sedikit apa dia berkaitan dengan tempat kerja, personality sebagai seorang penerima makanan itu sendiri, dan juga berkaitan dengan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan industri makanan. Itu dia. Itu sekejap lagi kita akan belajar, Cikgu. Kita akan sentuh bagi modul 1 ini. Dan sekarang ini seperti biasa kami di Didik TV melakukan segala protokol kesihatan. Jadi sebab itulah Cikgu boleh kita jemput ke sini, Cikgu. Boleh. Untuk kita mencuci tangan kita, insya-Allah. Baik Cikgu, kalau kita dapat lihat di atas meja ini kita ada hand sanitizer. Jadi Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Alright. Dan diikuti dengan saya pula. InsyaAllah kita harapkan semuanya selamat, Cikgu ya. Dan bersih. Alright, dan selepas itu untuk memberikan keselesaan kepada Cikgu, Cikgu boleh tanggalkan bentuk muka. Alright, dan letakkan di tempat yang selamat. Seperti kalau dapat sini Cikgu lihat. Allah, saya punya ni tercabut terus, Cikgu. Tak apalah, sekejap lagi saya sambung. Kan? Okey, dan kita letak. Alright. Baik. Cikgu, kita dah tahu dah macam tadi Cikgu cakap apa yang kita bakal belajar kan dalam modul ini bagi subjek ini. Kita juga nak tahulah kan pandangan pelajar mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fazlina Umairah daripada SMK Taman Keramat dan merupakan calon SPM 2021. Saya mengambil kemahiran pemprosesan makanan ni kerana modul 1 saya dapat pelajari tentang kebersihan, peraturan dan undang-undang yang berkenaan tentang industri makanan. Dan selain itu juga subjek ini juga saya dapat kemahiran yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian saya. Dan saya harap saya boleh lulus SPM lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fazlin Aditya Bimahali dari SMK Taman Keramat dan saya juga calon SPM 2021. Sepanjang saya berada dalam kelas MPV ini, saya dapat banyak pengalaman dan pengetahuan yang saya perolehi. Saya tahu bagaimana cara makanan diproses, dibungkus dan disimpan. Dalam modul 1 ini, saya dapat tahu perkara-perkara asas sebagai individu yang terlibat dalam bidang makanan. Saya berharap agar cemerlang dalam SPM nanti.
Saya Puteri Karunisha binti Abbas, pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Keramat. Saya mengambil aliran MPV kerana kemahiran ini memberikan saya ilmu pengetahuan, kemahiran dalam industri makanan. Selain itu, MPV ini juga beri saya kemahiran dalam kehidupan seharian. Saya harap saya akan lulus dalam SPM tahun ini. Dan sekian, terima kasih. Itu dia pandangan pelajar mengenai subjek ini iaitu pemprosesan makanan. Alhamdulillah. Baik, dan sekarang ini seperti biasa kita nak tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Dengar katanya mereka ni jauh, iaitu di mana? Taman Keramat Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Apa khabar? Hai. Annyeong. Kalau kita dapat lihat, nampak tak cikgu? Ini semua beraya di sekolah lah kot. Macam Alia. Alia cakap dengan siapa tu sebelah tu, Alia? Alia jangan main, Alia. Alia, kenalkan nama dan juga tempat tinggal pula. Apa nama kelas semualah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya Nur Alam Maisara binti Azmi daripada Sekolah SMK Taman Keramat. Boleh panggil saya Alia. Alright. Nama Instagram kejap lagi kita tanya. Okey, seterusnya. Siapa tu? Syakira. Ya, Assalamualaikum. Saya Wana Syakira binti Muhammad Rosli dari Sekolah Taman Keramat. Boleh panggil saya Syakira. Alright. Dan seterusnya Oppa Hafiz. Siapa pula Hafiz? Okey. Amar Hafiz, boleh on mic? Waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih Amar. Amar kat mana tu Amar? Macam ada bunyi dekat air terjun. Okey, dan seterusnya Farahin. Silakan Farahin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Farahim binti Abdul Halim. Sekolah di SMK Taman Keramat. Boleh panggil saya Farahim. Alright, seterusnya silakan. Fazlida, awak? Takkan kawan sebelah awak? Okey. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Fazlida Umaira daripada SMK Taman Keramat. Boleh panggil Fazil. Alright. Okey, terima kasih. Okey, kita... Oh, ada lagi seorang, cik. Ada lagi seorang. Terlupa pula. Bergurau. Aiman, Okey, Aiman. Silakan Aiman. Jangan marah, Aiman. Di Hari Raya mulia ini kan. Bermaaf-maafan lah kita. Silakan. On mic, Aiman. Kalau marah pun, on mic dulu, Aiman. Okey, Man, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman Irfan bin Faizal. Itu saja ke? Sekolah di SMK Taman Keramat. Okey. Boleh panggil Aiman. Okey, Man. Terima kasih, Man. Alhamdulillah. Baik, okey. Okey, cikgu. Nampak kita dah kenal pelajar-pelajar kita, cikgu. Ya, dah kenal. Jadi kita nak berdiri sekejap, boleh, cikgu? Boleh. Saya nak masak balik rendang saya yang dah habis tu. Okey. Untuk pelajar-pelajar SMK Taman Keramat. Anda semua jangan ke mana selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Selamat Hari Raya! Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masya Allah, sedapnya rendang ayam daripada Cikgu Haslina. Terima kasih Cikgu Haslina telah bawakan hari sama-sama. ini. Boleh saya order ke Cikgu? Open order lagi ke? Boleh. Alhamdulillah. PM tepi nanti. PM tepi Cikgu. Okey, kepada anda semua masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Dan seperti yang saya katakan tadi, hari ini subjek yang kita nak belajar walaupun di Hari Raya ini, saya pasti ada juga pelajar-pelajar resah dan gelisah, iaitu subjek pemprosesan makanan. Okey, jadi kepada anda semua, tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu, dipersilakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu rasa semua pun dah tak sabar nak tahu apa dia berkaitan dengan MPV, pemprosesan makanan. Yap. Okey. Okey, ni cikgu lah. Cikgu sendiri, Cikgu Haslina binti Abdul Rahman dari SMK Taman Keramat.
Okey, so kita tengok dulu apa dia MPV pemprosesan makanan. Okey, MPV pemprosesan makanan ialah mata pelajaran vocational yang ditawarkan di sekolah harian biasa. Maksudnya subjek vocational tapi ditawarkan di sekolah harian. Biasa. Okey, KBSM, dulu KBSM bermula tahun 2002 secara berperingkatlah ditawarkan di sekolah-sekolah. Bukan semua sekolah ada, sekolah terpilih sahaja. Okey, dan KSSM bermula tahun lepas untuk MPV pemprosesan makanan, bermula tahun 2020 untuk tingkatan 4. Maksudnya yang berada di bersama kita sekarang ni adalah kohort pertama lah, murid tahun pertama yang untuk KSSM MPV pemprosesan makanan. Okey, so kita teruskan. Okey, so antara matlamatnya ialah melahirkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai nilai dan etika profesional. Maksudnya dia ada kemahiran dan dia juga tahu nilai dan juga etika sebagai persediaan untuk menceburi kerjaya dalam bidang kemahiran atau melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, dan matlamat yang kedua of course lah kita nak melahirkan usahawan dalam bidang industri makanan. Baik. Okey, so kita terus pergi pada format pentaksiran. Okey, kalau kita bercerita pasal subjek, kita tak boleh lari dengan pentaksiran. Okey, yang pertama kita kena tahu kod kertas kita ialah 7203 dan instrumen pentaksiran kita ada dua. Satu kertas 1 iaitu 7203/1 ujian bertulis. Kertas 2 7203/2 pentaksiran kompetensi. Baik. Apa dia pentaksiran kompetensi tu? Okey, so first kita tengok dulu ujian bertulis. Ujian bertulis, macam biasalah bertulis kita ada soalan objektif dan juga subjektif di sini. Okey, kita ada bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A kita ada 60 markah, 15 soalan 60 markah. Bahagian B 4 soalan 40 markah. Jawab semua soalan dan tempohnya 2 jam. Berbeza dengan KBSM. Kalau dulu KBSM 2 jam 30 minit, di KSSM 2 jam dan wajaran 40%. Okey, ini ujian bertulis yang maksudnya paper dalam SPM lah. Okey, dan kita tengok pentaksiran kompetensi. Yang ini yang sebenarnya cikgu nak fokuskan. Pentaksiran kompetensi ni dia berjalan sepanjang tahun. Bermula dari tingkatan 4. Maksudnya dalam MPV pemprosesan makanan ni kita ada tugasan dalam modul. Kita ada 23 modul pentaksiran. Maksudnya murid-murid ni diorang akan buat amali memproses makanan. Maksudnya kita beri bahan mentah daripada satu bahan mentah dan diproses sampai jadi satu makanan lah. Contohnya kalau kita Kuih raya. Boleh? Kuih raya. Okey, kita tak ada buat kuih raya. Kita buat keropok leko contohlah. Pernah makan keropok leko? Macam mana cikgu? Keropok leko. Okey. So, mungkin saya tanya lagi. Okey, keropok leko kalau proses makanan ni maksudnya kita beri murid tu daripada ikan yang seekor tu dengan tepung. Maksudnya daripada ikan tu diorang proses sampai akhirnya menjadi keropok leko. Lepas tu diorang bungkus. Lepas tu dan boleh dipasarkan lah. Betul. Okey, so digoreng maksudnya dan dimakan. Yes. So ada 23 pelbagai modul. Nanti kita akan tengok apa dia modul-modulnya. Dan pemarkahannya sekurang-kurangnya murid kena mencapai 70 markah untuk setiap amali. Setiap amali itu akan dinilai dan diorang sekurang-kurangnya kena mencapai 70 markah. Kalau tak capai 70 markah, murid berhak untuk mengulang semula. Dan cikgu kena bimbing murid sampai dia mencapai 70. Minimum 70 markah. Okey. So nanti markah ni kita akan key in lah dalam sistem, dalam lembaga peperiksaan dan rubrik penskorannya ditentukan oleh LPM lah. Kita ada dia punya format. Dan bermula dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5 dan wajarannya 60%. Tinggi. Banyak, cikgu, sebab dia kemahiran. So dia memang wajarannya tinggi. Okey, yang seterusnya. Okey, inilah yang cikgu nak tunjuk tadi. Modul KSSM, MPV. So total kita ada 7 modul. 4 modul di tingkatan 4 dan 3 modul di tingkatan 5. Okey, modul 1 pengurusan tempat kerja, modul 2 pemprosesan hasil ternakan. Okey, dalam pemprosesan hasil ternakan ni kita akan proses contoh produk tadi cikgu dah sebut keropok leko, kita proses ikan pekasam. Sedap. Okey, kita kena sebab kita perkenalkan ikan pekasam ni sebab dia makanan tradisional. So kita kena perkenalkan kepada generasi yang baru ni supaya pengetahuan kemahiran tu dapat diteruskan. Okey. So apa lagi dalam ni kita ada buat daging burger. Daging burger juga. Yes, kita ada buat berbola ikan. Okey, so itu dalam modul 2, dalam modul 3 pula bakery kita ada buat muffin, kita ada buat roti bun, cupcake semua tu lah. Yes, lepas tu kita ada buat
kuih kari pau. Yang ni kita akan ajar diorang untuk frozen lah. So kita nak buat mungkin akan jadi usahawan kan. Okey, kalau dalam hasil tanaman kita akan buat jam nenas, susu kacang soya, apa lagi ya? Cincau. Tempe semua tu. Kita buat tapai. Tapai. Yes, tapai pulut dengan tapai ubi. Okey. So semua amali 23 ni kita akan buat di tingkatan 4. Di tingkatan 5, dia dah lebih advance lagi lah. Maksudnya murid dah ada kemahiran. Di tingkatan 5 dia akan belajar sikit berkaitan dengan reka bentuk dan inovasi. Maksudnya daripada basic di tingkatan 4, so dia akan buat inovasi di tingkatan 5. Maksudnya penambahbaikan daripada produk yang sedia ada. Idea masing-masing lah. Kalau mungkin keropok leko tu dia nak tambah apa lagi? Nak tambah sayur ke dalam coklat chip, cikgu? Tambah coklat chip. Raya-raya ni kena tambah coklat chip. Bagus. Okey, dia kalau inovasi, kita kena terima ya. Kita kena terima idea. Idea tu kita kena terima. Cikgu, maknanya pelajar-pelajar ini, diorang dah buatlah proses makanan tersebut? Yes, dah buat. Boleh saya tahu, diorang buat apa, cikgu? Macam Alia, terutama Aiman tu. Dia buat apa, cikgu? Aiman ada buat ikan perkasam. Mungkin boleh tanya Aiman macam mana Aiman buat ikan perkasam, Man? Man, buat ikan perkasam? Aiman nampaknya jauh. Aiman, boleh on mic, Man? Ya. Aiman waktu dia kat Tampar buat makanan apa, Man? Kopok leko. Dia buat kopok leko? Ya, Aiman buat kopok leko. Sedap tak, cikgu? Sedap. Sedap. Boleh open order, Man? Boleh. Macam tak ikhlas je, Man. Tak apalah, Man. Mungkin dia penat makan, dia kenyang kot makan. Makan rendang tadi. Yelah. Okey. Tapi antara 6 pelajar ni, cikgu, siapa yang buat makanan yang paling mungkin saya rasa agak unik sebenarnya? Agak unik. Dia semua kopok leko, cikgu? Okey. Semua, maksudnya kalau keropok leko, semua murid dalam kelas tu dia kena buat produk yang sama. Jadi kopok leko. Mungkin hari ni kita buat kopok leko, esok kita buat pula ikan perkasam. Dia ikut dia punya model lah. Maksudnya kalau dalam bengkel tu kita memang enjoy lah, semua orang buat kopok leko. Kenyang lah, cikgu, tak payah pergi rehat. Itu memang dia orang suka tu. Enjoy. Subjek ni dia kena enjoy sebab dia kita menggunakan tenaga kan. Baik. Okey, seterusnya, cikgu, jom. Okey. So, tadi kita dah buat inovasi sikit. Okey, kita dah ada. Lepas tu kita ajar sikit berkaitan dengan pemasaran. So, murid akan tahu sikit berkaitan dengan pembungkusan, label, pattern, apa semualah. Dan yang terakhir, keusahawanan. Sebab kita kan tadi nak jadi usahawan. Betul. Mungkin di antara anak-anak murid cikgu yang ada di sini nanti akan jadi seorang usahawan industri makanan yang terkenal. Siapa tahu satu hari nanti. Kan? InsyaAllah. Okey. So, tadi aku dah terangkan sikit lah. Kita dah terangkan, kita dah berkenalan sikit. Okey, kita dah berkenalan. So sekarang cikgu nak terus saja masuk kepada modul 1 iaitu pengurusan tempat kerja. So kita tengok sikit bila kita sebut sahaja berkaitan dengan modul 1, kita kena tengok dulu standard kandungan dia, apa yang akan kita belajar dalam modul ini. So kita akan tengok 1.1 iaitu mengamalkan penjagaan diri. Baik. Yang 1.2 mengurus organisasi bengkel. Yang ketiga mematuhi peraturan dan memelihara alam sekitar. Dan yang terakhir menjelaskan sistem pengurusan dalam industri pemprosesan makanan dan produk makanan halal. Maksudnya sebelum kita proses, kita kena tahu dulu basic asasnya, apa pengetahuan asas berkaitan dengan industri makanan. Okey. Kalau kita sebut tentang pemprosesan makanan, nampak tak tu? Sedang memproses makanan di situ. Okey, cikgu suka bila sebut proses makanan, kita kena bayangkan kita ni berada di kilang lah. So kita kena ajar kita untuk membayangkan kita ni dah berada di kilang pemprosesan makanan. Okey, bila sebut tentang pemprosesan makanan, ada 3 perkara yang sepatutnya kita fikirkan, persoalan yang patut ada. Yang pertama? Apa dia? Yang pertama. Sorry. Cikgu melata ke, cikgu? Tak. Okey, siapa? Okey, yang kedua, di mana? Dan yang terakhir, apa? Okey, siapa? Kalau kita sebut siapa, selalunya dia berkaitan dengan apa. Siapa? Maksudnya, siapa orang yang mengendalikan makanan, kita panggil dia pengendali makanan. Okey, di mana? Di mana sesuatu makanan tu diproses? Di mana? Di mana agaknya? Kilang, cikgu. Kilang, yes, pandai. Okey, kilang ataupun bengkel lah. Kalau yang industri kecil tu kita panggil bengkel, atau di sekolah pun kita panggil bengkel. Kalau industri yang lebih besar kita panggil dia kilang. Okey, apa pegangan, peraturan dan juga yang kita kena peganglah sebagai seorang pengendali makanan, apa yang patut kita
tahu. So 3, kalau kita dah menjawab ketiga-tiga persoalan ni, sebenarnya kita dah merangkumi satu dalam modul 1. So nanti kita akan pergi 3-3 ni lah. Kita dah cover 3-3 ni, bila dah terjawab kita dah cover modul 1. Okey. So kita jawab dulu persoalan yang pertama. Siapa? Okey, sebagai individu yang terlibat dengan industri makanan, kita lah. So kita, cikgu suka sebut kita. So kita. Okey, so yang pertama kita kena pastikan diri kita sihat. Sihat. Yes, cukup sihat, fit untuk kita memproses makanan lah. Maksudnya kita kena sentiasa sihat. Dan yang kedua, kita kena mengambil suntikan. Suntikan typhoid. Typhoid. Yes. Lepas tu, selain daripada itu, kita kena ada sijil latihan pengendali makanan daripada institusi yang diiktiraf oleh KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang terakhir, ini macam biasa, ini benda basic. Kalau kita sesama ada kudis bernanah, penyakit berjangkit, kita dilarang berada di premis makanan. Okey, ini saringan yang pertama lah. Okey, saringan yang pertama, kalau kita dah pastikan diri kita sihat, okey, setakat ni ada tak apa-apa yang nak tanya? Ada tak apa-apa nak tanya? Ama, kenapa gelak tadi? Alia nak tanya. Alia. Suntikan typhoid tu apa, cikgu? Bagusnya Alia, suntikan typhoid. Apa cikgu, soalan ni macam ada pandang mata ke bawah, cikgu. Pandang apa tu sebenarnya, Alia? Apa dia, Alia? Okey, suntikan typhoid ni sebenarnya suntikan yang diberikan untuk mencegah demam kepialu. Okey, demam kepialu ni boleh dibawa oleh bakteria yang kita panggil salmonella yang terdapat dalam najis. Dia boleh merebak melalui makanan dan juga minuman. Sebab tu pengendali makanan dia kena ambil suntikan typhoid secara berkala. 3 tahun sekali dia kena renew lah. Betul, cikgu. Mungkin saya boleh kongsikan pengalaman saya, cikgu. Saya waktu lepas habis SPM saya kerja di salah satu F&B, cikgu. Bagus. Memang kena ambil tu, cikgu. Injection typhoid. Yes, maksudnya Akmal memang mengikut peraturan. Kena, cikgu. Kalau tak boleh bekerja kan? Tidak boleh bekerja. Betul. Okey, so kita dah lepas saringan yang pertama, diri kita dah sihat, kita dah ambil suntikan typhoid, apa lagi yang perlu ada? Tak cukup saja dengan sihat, kita kena bersih. Yes, betul. Orang kalau pengendali makanan tu orang akan tengok dari segi kebersihan. Kita akan tengok fizikal kita. Apa dia? Biasanya tangan, kuku, rambut, semua tu kita kena. Tapi cikgu tahu apa yang lagi penting sebenarnya, cikgu? Yang paling penting sekarang kita kena berhenti rehat dulu, cikgu. Kena berhenti rehat pula. Okey, lepas ni kita okey, sambung berada semula. jangan mana, selepas ni kita akan kembali di dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Pada calon SPM 2021 yang mengambil subjek pemprosesan makanan, jangan risau. Cikgu Hasrina dapat bantu anda. Dengan bantuan apa? Ini dia. Cikgu nak bantu apa tu, cikgu? Nak bantu? Bantu dari kita bantu dari segi ilmu pengetahuan, cikgu. Jadi tanpa buang masa lagi, cikgu jom kita sambung ni, cikgu. Tadi apa yang kata sihat nak kena injection semua tu, cikgu? Okey, so tadi kita dah sebut sikit berkaitan pengendali makanan ni kena sihat, betul, kena ambil injection, kena pastikan dia tidak mengidap penyakit yang berjangkit sesama. Okey, dan bila kita dah lepas saringan, kita dah sihat, apa lagi kita kena buat? Kita kena pastikan diri kita bersih. Yes. So bersih maksudnya semua anggota badan kita kena pastikan bersih. Terutamanya apa? Kuku. Yes, kuku, rambut, tangan. Lepas tu kita kena amalkan 7 langkah mencuci tangan. Ya, rambut macam Amar tu macam mana, cikgu? Rambut macam Amar dia kena pakai penutup kepala. Okey. So dalam proses ni kita kena pakai penutup kepala. Tapi lebih baik macam Aiman kan, nampak berkopiah, alhamdulillah sejuk. Alhamdulillah. Kan mak mengandung Aiman. Alhamdulillah, Man. Aiman baik, memang Man. anak yang baik.
Anak murid yang baik. Amar pun anak yang baik. Ya, baik juga. Ya, tapi sayang rambutnya panjang sangat. Raya, rambut raya. Oh, rambut raya ya. Rambut Raya raya. lah, lupalah Amar. Okey, silakan cikgu. So, seterusnya kuku adalah sentiasa pendek dan bersih. Okey, cuci rambut sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Sekarang ni isu rambut je lah hari ni. Rambut, hari ni memang isu rambut je cikgu. Cuci rambut sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Bersihkan mulut, hidung dan telinga. Okey, kenapa kita kena bersihkan rambut, mulut, hidung dan telinga? Semua anggota badan ni kenapa kita kena bersihkan? Sebab kita pegang makanan, cikgu. Kita tak nak ada bakteria yang terlekat ataupun terkena di makanan. Pandai. Okey, sebab pada semua part anggota badan kita ni sebenarnya ada bakteria. Betul, yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak. So kita kena pastikan bersih baru kita masuk ke untuk memproses makanan lah. Betul. Okey. So tadi yang pertama kita kena pastikan sihat. Okey, yang kedua kita pastikan kita bersih, diri kita bersih. Okey, dan terakhir tak cukup dengan diri saja yang bersih, kita kena pastikan juga satu lagi pakaian juga kena bersih. Yes, so ada 3 aspek ni. So kita tengok apa dia kebersihan pakaian, bersih dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Okey, kalau bersih saja tak cukup, kita kena ikut spek dia. Okey, so apa dia? Penutup kepala. Dia daripada rambut sampai ke kaki. So kita kena cover. Kita akan tengok penutup kepala. So tadi macam Amar tadi dia boleh pakai penutup kepala lah. Rambut sebenarnya tak kisah nak panjang mana, cuba dia kena pakai. Kalau botak lagi bagus cikgu. Kalau panjang kita kena ikat. Kalau panjang kita kena ikat kemas, lepas tu kita kena gunakan penutup kepala lah. Okey, pakai penutup muka, lab coat ataupun apron. Okey, sarung tangan dan yang terakhir kasut bertutup. Kenapa kena pakai kasut bertutup? Siapa boleh jawab? Kenapa kena pakai kasut bertutup? Takut nanti makanan tu tiba jatuh kat atas kaki ke? Yes. Ataupun kalau kita dekat kilang, mungkin ada alatan yang berat akan jatuh pada kaki kan. So dia akan melindungi kaki kita lah. Okey. Cikgu rasa untuk mengamalkan penjagaan diri ni, okey, so tadi kita dah mengamalkan penjagaan diri, kita dah sihat, kita dah bersih, diri kita dan juga pakaian kita pun dah bersih. Betul. Sekarang ni kenapa tiba-tiba ada gambar jam dengan love pula kat situ? Kalau saya dapat lihat, jam adalah salah satu barang kesukaan Amar. Saya ada pegang jam. Sebab tu betul tak, Mak? Cuba kau angkat sikit kat bawah tu, Mak. Ada jam tak? Kat situ. Jam oren tadi dah hilang dah. Love pula ni? Love, saya tak nak bagi pick up line cikgu. Okey, tak apa. Okey, so tadi bila kita dah so kita saringan pertama tadi kita dah lepas. Okey, 3 aspek tu kita dah buat. So kita kena berkaitan pula dengan sikap. So nak bekerja kita kena ada satu sikap yang baik. So kita akan tengok sikit berkaitan dengan etika kerja dan budaya kerja. So kita tengok sikit apa dia etika kerja. Okey, etika kerja ialah nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi atau profesion. So kita tengok sikit contoh dia apa. Okey, ini macam biasalah. Maksudnya kita, apa sikap kita untuk kita bekerja, menepati waktu, amanah, produktif dan accountability. Okey. Setakat ni ada tak apa-apa nak tanya? Ada apa-apa soalan? Apa dia, Amar? Okey, Amar. Silakan. Cikgu, accountability tu apa, Cikgu? Apa dia, Amar? Accountability. Cikgu baru ingat tadi nak tanya Amar. Amar dah tanya cikgu balik. Accountability. Okey, accountability tu ialah, maksudnya kita berani bertanggungjawab dengan segala tindakan yang dah kita buat. Apa saja tindakan yang kita buat, kalau salah ke, kita kena berani mengakui kesilapan kita. Maksudnya apa saja tindakan yang kita buat, kita berani bertanggungjawab. Maksudnya accountability. Ya, maksudnya kalau dekat bengkel, contohlah, kalau ada sesuatu yang berlaku, mungkin cikgu dah marah kat situ, lepas tu bila cikgu tanya siapa yang buat, tak adalah tuduh Amar cakap Aiman cakap Alia. Maksudnya tak apa cikgu, saya mengaku itu silap saya. Accountability. Okey. So yang kedua kita kena tengok budaya kerja. Okey, budaya kerja ni ialah nilai kepercayaan dan sikap pekerja terhadap pekerjaan. So dia menjadi amalan semua orang dalam organisasi itu. Okey, maksudnya daripada etika kerja ni secara individu, bila diamalkan secara konsisten ataupun ramai, dia akan membentuk satu budaya kerja dalam organisasi. Okey, kita tengok contohnya setia pada organisasi. Sebab tu kita tengok gambar love kat situ kan, setia, orangnya setia, committed, seronok dengan tugas. Macam anak-anak murid cikgu ni, kalau dia di bengkel memang dia orang seronok. Dan setia cikgu. Dan setia. Sangat setia cikgu. Sangat setia. Sebab tu dia orang
maksudnya budaya kerja anak-anak muda MPV ni diorang memang seronok, committed dengan kerjanya, committed dengan amalinya, committed dengan pentaksirannya. Okey. Yap. Okey. Terbaiklah. So, kita dah habis 1.1 tak silap cikgu. Okey. Kita relax soalan sikit. Latihan. Kita tengok sikit latihan. Dah kita dengar je cikgu yang bercakap kan? Yap. Okey, so sekarang cikgu bagi satu soalan dulu. Okey, tandakan 2 amalan kebersihan diri pengendali makanan yang perlu diamalkan. Okey, tengok dulu. Pilih cikgu nak 2 saja. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Bila cikgu sebut soalan latihan kan, semua pandang bawah cikgu, diorang pandang apa cikgu? Oh, dia tengok diorang salin tadi apa yang cikgu cakap. Cikgu pandai cover, terbaik. Yeah. Diorang salin tadi apa yang cikgu terangkan. Mungkin diorang nak bersedia dengan... bagus. Cikgu tahu anak murid cikgu memang semua bagus. Memang terbaik cikgu. Okey, so siapa boleh bagi jawapan kat sini? Okey, mungkin ada siapa-siapa nak volunteer? Man, kertas jangan angkat tinggi sangat, Man. Okey, siapa boleh bagi jawapan? Silakan, Wan Nur Syakira. Okey, Syakira. Memakai kasut bertutup. Cikgu nak 2. Okey, 1 memakai kasut bertutup. Lagi? Dengan memakai menanggalkan jam dan aksesori badan. Menanggalkan jam dan aksesori semasa mengendalikan makanan. Okey, kita tengok jawapan dia. Yes. Betul So kita kena pakai kasut bertutup. Okey, yang pertama mewarnakan kuku memang tak boleh lah. Sebab nanti kalau kita proses ni kan. Okey, memakai kasut bertutup macam cikgu terangkan tadi. Mengikat rambut dengan kemas. Kenapa ada lagi salah dekat situ? Mengikat rambut dengan kemas. Lah. Oh, sebab... Kenapa, Man? Kenapa tak cukup dengan mengikat rambut dengan kemas je? Kenapa salah dekat situ? Okey, silakan. Nah, kenapa, Man? Sebab tak pakai topi. Oh, tak pakai penutup kepala. Bagus, Aiman. Tahniah. Okey, so maksudnya tak cukup dengan ikat rambut yang kemas, kita kena tutup. Okey, dan yang terakhir tu yang menegakkan jam dan aksesori tu betul Sebab apa? Pada jam, kalau kita dah pakai cincin dan semua, kita kena buka. Sebab dalam tu ada bakteria kita kan. Tahu pun. Ataupun mungkin jam, cincin ke apa mungkin termasuk dalam makanan. Itulah dikatakan air tangan. Okey, so kita tengok pula. Cikgu rasa ada satu lagi soalan. Okey. Mengapa kita perlu mengamalkan 7 langkah mencuci tangan? Kenapa 7? Kenapa bukan 3? Kenapa bukan 4? Kenapa bukan 5? Kenapa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kenapa mesti 7? Lebih afdal 7? Okey, Fazlinda. Kenapa Faz? Untuk memastikan seluruh tangan bersih daripada kotoran dan kuman supaya mengelakkan makanan tercemar. Okey, maksudnya kalau kita dah buat 7 step tu, kita dah cover semua bahagian tangan sebenarnya. Kita tak ada part dah yang tertinggal. Okey, kalau kita ada langkah step, mungkin ada part-part yang tertinggal. Tapi kalau kita follow 7 step, celah-celah jari apa semua pun, celah kuku semua dah cover dengan 7 langkah. Okey, sebab tu kita kena amalkan 7 langkah. So kita tengok jawapan Faiz tadilah. Betul Untuk memastikan semua bahagian tangan dapat dibersihkan daripada kuman dan kotoran yang boleh mencemarkan makanan. Ya, tak ada siapa pun nak tepuk tangan untuk Faiz bila dia jawab betul tadi. Sampai hati. Tepuklah sikit. Okey. Aiman, kalau tak nak tepuk tak apa, Man. Okey, seterusnya cikgu. Okey, cikgu rasa cikgu teruskanlah. Okey, so tadi kita dah pastikan diri kita dah bersih. So kita dah ada etika kerja, kita dah ada budaya kerja yang baik. So lepas tu kita nak menjawab persoalan yang kedua, iaitu tempat kerja. Tadilah. So kita kena tahulah bila kita bekerja, kita kena tahu organisasi bengkel. Kita kena mengurus organisasi bengkel. So bila sebut bengkel, mesti ada peraturan. Okey, semua tempatlah sekarang ni mana tempat kita nak pergi, semua ada peraturan yang perlu kita patuhi. So kalau peraturan bengkel ni dia terbahagi kepada 4, iaitu peraturan am, keselamatan am, peraturan diri dan keselamatan diri. Okey, peraturan ni benda yang basic. Okey, siapa boleh bagi satu contoh peraturan dekat bengkel yang perlu kita patuhi? Siapa? Peraturan bengkel yang umum. Okey, Amar. Jangan masuk bengkel tanpa kebenaran. Okey, jangan masuk bengkel tanpa kebenaran. Guru, yes. Maksudnya kena tunggu cikgu sampai baru boleh masuk bengkel. Sebab apa tak boleh masuk? Sebab dalam bengkel tu ada macam-macam benda. Peralatan tajam semua. Yes, yang mungkin boleh berbahaya. Yang boleh membahayakan pada inilah. Okey. So yang seterusnya bila kita sebut peraturan kita dah tahu. So apa lagi yang ada dalam bengkel? Kenapa pula tiba-tiba keluar gambar mesin tu? Patutnya keluar gambar apa, cikgu? Betul. Okey, patutnya dalam bengkel, selepas kita dah tahu peraturan, dalam bengkel kita ada mesin lah.
Okey. Dalam mesin, apa kita kena buat dengan mesin? Apa kita kena buat dengan mesin? Apa kita kena buat dengan mesin? Bila mesin tu dah ada dekat bengkel, kita nak biarkan jadi di situ ke ataupun macam mana? Kita tengok dulu okey ke tak, kita selenggara dia. Yes, selenggara. Cikgu nak dengar perkataan selenggara. Okey, ataupun kalau bahasa yang senangnya selalu orang lebih faham maintenance lah. Maintenance cikgu, penyelenggaraan. Yes, kalau macam motor kita pergi hantar, servis lah kereta, macam kita hantar servis kan. Okey, maksudnya secara berkala. Okey, kenapa kita kena buat penyelenggaraan? Supaya alatan dan mesin ni perlu sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan bersih. Maksudnya kalau kita nak pastikan mesin tu sentiasa, kalau kita nak gunakan, tak adalah mesin tu tiba-tiba kita nak pakai tak boleh rosak kan. Sudah akan mengganggu proses nak proses makanan dah. Okey, kalau Akmal tahu mesin ni memang kita ada di bengkel. Mesin ni kita gunakan untuk memproses daging burger. So mesin ni dia safety lah sebab dia memang dalam tu dia ada blade yang berpusing. So murid dia kena tahulah cara nak menggunakan mesin ni. Okey. So yang seterusnya, selain daripada mesin, apa lagi yang ada dalam bengkel? Apa lagi ada? Apa lagi ada dalam bengkel selain daripada mesin? Apa lagi ada? Apa lagi ada? Apa lagi? Aiman? Pengurusan stok. Apa dia? Apa Syakira? Pengurusan stok. Okey, pengurusan stok. Okey, kalau kita tengok cikgu keluarkan gambar gula kat sini. Okey, ini ada satu contoh bahan mentah. Okey, kalau dalam proses makanan ni dia bahan mentah dia gula, tepung, garam. Black pepper. Ya, black pepper. Okey. Cuba cikgu sebut black pepper. Cikgu tak adalah macam dia punya slang macam tu. Okey, so dia punya ini contoh bahan mentah lah. Okey. Okey, bila kita sebut bahan mentah, kita tak boleh lari dengan pengurusan stok. Yes. Apa dia stok? Sebut stok ni apa dia stok? Stok, siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Apa dia stok? Stok ayam ke? Stok ayam? Stok kambing? Dia Syakira. Okey, Syakira, apa dia stok? Stok. Nampak yang talian terputus daripada Syakira. Okey, Syakira, apa dia? Stok tu barang yang disimpan. Okey, stok ialah barang yang disimpan. Betul tak agak-agaknya? Betul tak, Akmal? Kalau nak tahu cikgu, kita berhenti rehat dulu cikgu. Kita nak cek stok ni betul ke tak apa yang dijawab oleh Syakira. Selepas ini kita akan sambung balik dalam Road to Success SPM 2021. Ingat black paper. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, sekarang ini kita dah masuk ke segmen terakhir. Jadi kepada Cikgu Haslina, ada nak sambung tadi sama ada betul ke tak jawapan yang diberikan oleh Syafiqah mengenai stok? Syakira. Maksud saya Syakira. Tadi saya sebut siapa cikgu? Syafiqah. Syafiqah siapa tu cikgu? Tak tahulah. Kantoi. Silakan Syakira. Okey. So tadi Syakira cikgu tanya apa dia stok. Okey, Syakira cakap tadi stok ialah barang yang disimpan. Barang yang disimpan. Okey, maksudnya stok ialah barang yang disimpan oleh peniaga lah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Stok ni kita tak boleh simpan terlalu banyak maksudnya cukup-cukup untuk kita memenuhi. Kalau tadi dia busuk, rosak. Yes, ataupun kalau kita nak tahu stok pun dia ada barang yang terkawal, barang kawalan oleh kerajaan. Apa dia contoh? Gula, tepung. So kalau kita simpan terlalu banyak nanti kita akan boleh didakwa lah sebab kita menyimpan melebihi daripada kuantiti yang sepatutnya. Yes. Okey, stok pun dia terbahagi kepada dua. Iaitu stok barang kekal dan stok bahan habis guna. Okey, apa dia stok barang kekal? Apa dia kekal, apa dia yang habis guna? Apa yang kekal? Apa yang kekal? Alia, kita tanya Alia. Okey, tanya Alia. Okey, Alia, apa dia stok barang kekal? Mesin ataupun peralatan. Okey, mesin ataupun peralatan. Maksudnya bila kita guna barang tu dia masih lagi berada di situ. Kalau stok bahan habis guna macam cakap tadilah, bahan mentah lah. Yes, gula, ayam, susu, ikan. Yes. Okey, black pepper. Black pepper tak habis black pepper ya. Okey, so kita dah tengok pengurusan stok. Okey, so bila cikgu sebut pasal stok, ini cikgu kena highlightkan sikitlah sebab dia kita melibatkan langkah pengurusan stok ya. Kita kena tahu. Kalau tak rugi. Yes.
So, langkah pengurusan stok, dia bermula dengan menyimpan stok. So, maksudnya kita terima barang, kita simpan. Menyediakan stok, maksudnya mungkin kita terima tu dalam bentuk pukal yang besar. So, kita packing dia dalam bentuk yang lebih kecil. Kita label apa semua. Susun dan juga record. So, dalam empat-empat ni, apa yang cikgu nak fokuskan ialah merekod stok. Ya, stok yang kita terima, kita kena record. Ya, supaya kita tahu berapa lagi baki stok yang kita ada. So, cikgu nak fokuskan pada merekod stok kat sini. Okey, so macam mana kita nak merekod stok? Direkod berdasarkan maklumat yang boleh didapati daripada dokumen perniagaan seperti borang pesanan, nota serahan, invoice dan terakhir buku stok ataupun kad inventory. Okey, so empat-empat ni murid kena tahu. Ya, murid kena tahu apa dia dokumen perniagaan. Okey, setakat ni ada tak apa-apa nak tanya? Silakan. Aiman. Cikgu, invoice tu apa? Invoice tu apa? Apa invoice? Invoice tu apa cikgu dia tanyalah. Macam kenyang je Aiman makan lemang tadi. Takkan lemang cikgu makan spaghetti. Spaghetti ya? Okey. Cikgu sebut cikgu. Spaghetti. Okey, so invoice ni sebenarnya adalah satu dokumen yang diberi oleh pembekal kepada kita lah kalau kita pembeli. Okey, dalam invoice tu dia ada senarai barang yang kita beli dan juga jumlah harga lah. Dia ada nombor ni dan invoice ni dia penting dalam urus niaga kredit. Okey, so kalau kita nak rekodkan stok, kita rekod dalam buku stok ataupun kad inventory berdasarkan maklumat yang terdapat dalam invoice. Ya, sebab dalam invoice tu kita ada maklumat pembekal. Nanti kalau dah habis kita nak contact siapa untuk kita nak order semula stok kita. Okey. Dah kita pergi pula pada kita dah belajar. Ni tadi kan kita asyik dengar cikgu je yang bercakap, mungkin cikgu nak tengok pula anak-anak murid cikgu menjawab soalan. Okey, alatan dan mesin perlu diperiksa dan diselenggara secara berkala. Berikan dua sebab. Okey, kenapa? Kenapa mesin kita kena periksa dan selenggara secara berkala? Saya nak jawab cikgu. Okey, tapi saya baik hati hari raya saya bagi Farahin. Farahin jawab. Okey, kenapa mesin? Okey, Farahin. Okey, go Farahin. Memastikan peralatan dan mesin berfungsi dengan lancar, memelihara dan memanjangkan jangka hayat mesin. Okey, nak pastikan dia berfungsi dengan lancar. Satu lagi, memanjangkan jangka hayat mesin. Betul ke tak? Okey. So betul Okey, dan jawapan dia sama cikgu, sebiji cikgu Ya, sama. Sebab diorang mungkin dengar dengan cikgu punya penerangan tu, diorang dengar like dengan teacher, like student. Yes. Okey. Yang kedua, stok adalah disimpan dan diuruskan dengan mengamalkan sistem FIFO. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan FIFO? FIFO ni sebenarnya dia ada dalam dalam pengurusan stok lah. Okey. Siapakah dia maksudkan dengan FIFO? FIFO. FIFA saya tahu. FIFO saya tak tahu. Okey, Aiman. Apa dia, Aiman? Tak nak Aiman lah, nak orang lain. Silakan. Apa dia, Aiman? FIFO, Man, apa Aiman? maksud FIFO, Man? Cepat, Aiman. Cepat, Aiman. Man? Nampak je Aiman. Okey. Apa dia, Man? FIFO adalah first in and first out. Wah, first in, first out. Okey. Apa dia? Apa dia first in, apa yang first? Apa yang in, apa out? Apa yang in, apa yang out? Menggunakan bahan stok lama dahulu. Okey, maksudnya kita gunakan stok lama terlebih dahulu. Untuk mengelakkan tarikh luput tu kan. Tarikh luput, supaya tak gunakan nanti kan. So kita kena amalkan sistem FIFO iaitu first in, first out. Yes, first in, first out. Dia sebenarnya ada banyak tau. Dia nanti kita akan belajar lagi. Term dia cikgu. Yes, dia ada FIFO, ada LIFO. LIFO last in, first out pula. So dia ada banyak. Itu besok kita ajar cikgu Esok pula So hari ni sebab dah kenyang lemang apa semua. Okey, so cikgu rasa ini yang terakhir lah. Okey, so tadi sebab tadi kita nak tanya apakah kan? So kita nak tahu apa dia peraturan dan undang-undang kerja. So bila cikgu suka kalau cikgu masuk dalam standard kandungan yang ini, cikgu minta anak murid cikgu meneroka ataupun bawa diri dia orang dah berada di alam pekerjaan. Okey. So bila kita bekerja, kita ada peraturan dan undang-undang kerja yang perlu kita tahu. Okey, yang pertama, Akta Kerja.
Okey, yang kedua Akta KWSP lah 1991, Akta Keselamatan Sosial Pekerja, okey, Akta Makanan. Okey, 3 yang di belakang ni, ini Akta Makanan, Peraturan Kebersihan Makanan ni boleh dikatakan kalau kita dalam industri makanan ini boleh kita kata sebagai kamus rujukan kita lah. Maksudnya apa-apa sahaja yang kita nak buat, yang kita nak proses, kita kena rujuk Akta Makanan dan juga peraturan dan juga kebersihan ni. Sebab dia dah merangkumi semua. Apa saja produk yang kita nak buat, kita rujuk saja dalam peraturan makanan. Okey, kalau dalam cikgu pergi balik yang ke depan ni, Akta Kerja. Okey, kalau kita bekerja, kita nak apa, Kmal? Kalau kita bekerja nak duit lah, cikgu. Yes, kita nak duit. Mesti nak duit kan? Nak duit, nakkan upah. So dalam Akta Kerja ni, dia dah menggariskan dekat situ apa dia hak dan tanggungjawab majikan dan juga pekerja. Berkaitan dengan gaji, cuti, semua ada kat dalam tu. EPS, SOKSO. Yes. So kalau KWSP ni semua orang tahulah kita kena mencarum dalam KWSP untuk persaraan kita nantilah. Cikgu, iSinar. iSinar, okey. Sekarang ni semua tengah ni lah kan, iSinar. Okey, so kalau Akta Keselamatan Sosial Pekerja ni, ini lebih kepada untuk melindungi pekerja semasa di tempat kerja ataupun bukan saja tempat kerja ya, kalau kita pergi dan balik. Pergi dan balik daripada tempat kerja pun kita kalau kita mencarum di bawah semua pekerja rasanya kena mencarum dalam Akta Keselamatan Sosial Pekerja ni, so diorang akan dilindungi. Maksudnya kalau apa-apa saja kemalangan yang berlaku, ada pampasan. Ya, ada pampasan. Yes, pampasan. Okey, so tadi bila kita dah ada semua akta ni dan kita dah tahu juga Akta Makanan, sebagai individu yang terlibat dengan industri makanan, kita kena satu lagi kita kena untuk alam sekitar. Kita ada tanggungjawab pada alam sekitar. Bukan saja kita buat industri makanan, kita suka-suka, so kita kena patuh kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling dan Dasar Alam Sekitar Negara. Ya, sebab alam sekitar ni untuk semua orang. Yes, kita kena jaga alam sekitar. Kena pastikan alam kita bersih untuk mengelakkan apa? Bencana alam. Apa dia contoh bencana alamnya? Macam-macam, cikgu. Macam-macam. Apa dia? Kalau selalu yang berlaku, banjir kilat. Banjir. Yes. Lepas tu kita ada pencemaran udara, air, apa semua. So kita kena patuh kepada. So maksudnya bila kita buat saja ataupun nanti satu hari mungkin Aiman nak buka kilang makanan. Amin. Okey, Aiman jadi ada satu kilang makanan yang besar. So Aiman bila nak buka kilang, Aiman kena rujuk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling dan juga Dasar Alam Sekitar Negara. Sebab kat situ semua ada garis panduan yang telah ditetapkan. Boleh, Aiman? Okey. So, kita pergi yang ni lah. Okey, mengapakah Akta Kerja 1955 digubal? Okey, siapa dapat jawab? Okey, cepat. Siapa boleh jawab? Cepat, lepas ni nak pergi beraya lagi. Cepat, masa kita tak banyak nak dengar Kak Aiman nyanyi lagu raya ni. Cikgu pun ada rumah yang nak pergi lagi beraya lepas ni. Okey. Fazlina tertutup dia punya ni. Okey, mengapa Akta Kerja 1955 digubal? Okey, siapa boleh jawab? Okey, Alia. Silakan Alia. Alia? Okey, silakan. Untuk melindungi hak dan tanggungjawab majikan dan pekerja. Okey. Melindungi hak dan cikgu nak highlightkan di sini selalunya bila jawab murid akan highlightkan pekerja sahaja. Kita sebagai pekerja kita fokus pekerja. Kita tak fokus pada majikan. Yang majikan pun ada hak juga kepada pekerja. So bila dalam Akta Kerja ni dia ada dua-dua. Majikan ada, pekerja pun ada. Mana tahu nanti Aiman kan dia ada kilang tadi kan. So dia pun ada pekerja di bawah dia. So Aiman pun dilindungi di bawah Akta Kerja. Okey, so akibat tidak mematuhi peraturan makanan, cikgu nak 2. Siapa boleh bagi? Siapa dapat jawab dapat duit raya. Okey. Tak nak duit raya ke? Siapa-siapa je volunteer. Okey, Ma. Okey. Perniagaan ditutup. Perniagaan ditutup, yes. Tak ikut akta sangat lagi kita tutup perniagaan dia. Satu lagi? Penjara 2 tahun. Penjara 2 tahun. Yes. Okey, dia sebenarnya ada 4 kat sini. So cikgu kamu boleh pilihlah mana-mana. 2. Perniagaan ditutup, denda hingga RM5,000, penjara 2 tahun dan kita ada juga bayar pampasan kepada pengguna yang terjejas. Okey, cikgu pergi ada satu lagi. Okey. Cikgu, nampaknya saya ingin memohon maaf, cikgu. Kita kesetujuan masa. Tapi mungkin cikgu boleh membuat orang kata rumusan lah mengenai subjek ini kepada pelajar-pelajar mengambil subjek pemprosesan makanan secara ringkas, cikgu. Okey. Secara ringkasnya, cikgu mengucapkan Selamat Hari Raya. Bukan Selamat Hari Raya. Okey, kepada murid-murid yang akan masuk kelas MPV pemprosesan makanan ni, cikgu ucapkan selamat datang.
cikgu janji, cikgu garanti kepada murid di seluruh Malaysia kalau masuk saja subjek MPB Pemprosesan Makanan ni, di samping dapat kemahiran, kita juga akan enjoy berada dalam kelas ni. Ya, betul. Yelah, sama tak enjoy, kita dapat buat makanan tersebut, kita dapat makan juga. Ya, selain dapat makan, kita dapat kemahiran. Kita boleh gunakan kemahiran itu dalam kehidupan seharian. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Haslina daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Keramat Kuala Lumpur dan juga pelajar-pelajar kita yang cukup sporting hari ini. Selamat Raya guys. InsyaAllah jumpa lagi dan all the best untuk SPM anda, dan kepada anda juga di luar sana, ingat beraya-raya juga tapi jangan lupa SOP kita. Okey, jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye. Selamat Hari Raya. Bye. Saya belajar di FJKT Kalimantan Sungai Petani Kedah. Jasa guru mencurahkan ilmu tidak ternilai. Terima kasih, cikgu. Wow! Didik TV KPM